الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Surah apa? 12. 12. Oke. Muka surat yang ke-12. Ya. 12 Baris berapa? Siapa ingat? Assalamualaikum, Ustaz. Baris kedua. Ya. Baris kedua. Pertama. Oke. Amar. Tak Sudah apa. sudah satu Ustaz bagi. Alright. Dengan Yubai. Sebelum kita mula kelas pagi ni, okay, ada khilaf ulama sikit muka surat ni. Sebenarnya baris pertama tu, kalau masih ingat, kita dah baca sekali dengan baris terakhir muka surat 11. Betul? Hari tu kita gabungkan sekali. Sebab kita ada, sekarang ni kita berada di mana? Kalau yang masih ingat lagi, kita berada vocab di muka surat 8. Da'a telah berdoa, telah menyeru, telah berdakwah, telah meminta. Jadi kita dah habis ayat-ayat madhi, ayat-ayat mudhari'. Kita dah masuk pada ayat yang amar sekarang ni. Jadi kebetulan ayat terakhir muka surat 12 dengan ayat yang pertama ayat terakhir muka surat 11 dan ayat pertama muka surat 12 tu sama pangkal dia. Yang berbeza hanyalah belakang dia saja. Jadi ayat itu diulang 3 kalilah dalam surah Baqarah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Okey. Kemudian yang di baris pertama muka surat 12 tu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Jadi yang berbeza tu belakang tu jelah. Ma hiya dengan ma launuha. Depan dia sama. Jadi kalau masih ingat ataupun yang tertinggal dan sebagainya boleh refer pada rakaman lepas ya. Di situ kita ada fi'il amar yang kita agak panjang, kita ambil masa di situ kita jelaskan. Ada fi'il amar dan ada fi'il seterusnya di situ yang menjadi jawab amar. Jawab amar. Yubayyin tu. Perkataan yubayyin tu dia merupakan jawab kepada amar. Jawab kepada amar ni apa? Jawab kepada amar ni maknanya dia explainkan arahan tu. Kalau tak nanti seolah-olah arahan tu jadi tergantung, kita tak faham. Tolong ambilkan saya air. Kadang-kadang bahasa Melayu, kadang-kadang kita faham lah. Tapi kadang-kadang better kita datangkan explanation seterusnya. Tolong ambilkan saya air sebab saya nak bagi ikan tu, ayam tu makan, nak siram pokok. Yang kita panjangkan belakang tu, itu kita explainkan arahan tu ya. Jadi doa, jadi amar di situ ialah apa? Berdoalah engkau. Dalam ayat
terakhir muka surat 11 dan ayat pertama muka surat 12, arahan dia sama. Mereka berkata, mereka telah berkata, ud'u, engkau berdoalah. Wahai Musa, lana, berdoalah engkau, lana bagi kami. Kemudian nak berdoa kepada siapa? Rabbaka, Tuhan engkau. Okey. Yubayyin itulah yang kita jelaskan tempoh hari, dia adalah apa? Jawab kepada Amar. Dia jelaskan arahan tu. Doa tu nak buat apa? Suruh saya berdoa kepada Tuhan tu apa? Yubayyin. Agar dia menjelaskan. Agar Allah menjelaskan. Dia di situ Allah. Agar dia menjelaskan, menerangkan lana bagi kami mahia. Yang di pertama tu, apakah ianya? Ma apa? Hiya. Dalam dhamir kita dah belajar, hiya merujuk kepada dia seorang perempuan ataupun benda-benda yang muannas. Dalam ayat ini dia rujuk kepada lembu betina. Ma hiya, apakah ianya? Yang satu lagi, ma launuha. Laun adalah color, warna. Ha tu balik kepada lembu tadi. Ma launuha, apakah warnanya? Apakah warnanya? Okey. Selesai. Baris kedua. Kita sudah berada di amar ya. Ud'u. Jadi hati-hati untuk menterjemahkan ud'u. Tengok konteks ayat. Boleh jadi berdoalah. Boleh jadi berdakwahlah. Yang sama dengan berdakwah tu apa? Serulah. Di dalam ayat ini dakwah. Dalam ayat ini dia berkait dengan dakwah ataupun seruan. Sebab itu maksud dia apa? Ud'u. Engkau serulah. Ini amar asal. Amar asal yang berada di jari tengah atas sekali. Anta. Merujuk kepada anta. Ud'u, engkau serulah, wahai Muhammad. Kemana hendak diseru? Ila rabbika. Ila sabili rabbika. Ke. Ila ke. Sabil rabbika. Sabil rabbika ni kita boleh tukar. Contohnya apa? Sabilillah. Sama tak? Samalah. Kan? Sabilillah tu jalan Allah. Tapi di sini Allah kita tukar dengan apa? Sabili rabbika. Jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu. Engkau serulah, wahai Muhammad, ila sabili rabbika. Ke jalan Tuhanmu. Ya, ke jalan Tuhanmu. Okey. Itu arahan. Soalannya, macam mana nak menyeru tu? Apa kaedah yang nak digunakan? Alright. Boleh tak bawa tongkat, libas semua sekali? Pelangkung kepala orang semua sekali? Tak boleh. Dia suruh bil hikmah. Dengan hikmah. Wisdom. Kebijaksanaan. Okey. Kemudian wal mau'izah dan nasihat, peringatan. Nasihat yang bagaimana? Al-hasanah, yang baik. Kalau muzakkar, hasan. Kalau muannas, hasanah. Kalau Muhammad, Hasan. Kalau Siti, Hasanah. Sampai Malaysia, Hasnah. Sampai kampung, Senah aja tinggal. Itulah dia, benda yang sama lah. Cara sebut je. Makcik Senah tu. Hasanah lah tu nama dia. Alright. Okay. Seterusnya, baris yang ketiga. Kita pindah kepada amar jari tengah bawah sekali. Kita berpindah
ke jari Amar yang berada di jari tengah bawah sekali, iaitulah antum. Arahan kita tujukan kepada kamu semua. Wad'u, ini dia arahan. Tapi ada kalanya arahan itu bukan bermaksud suruhan. Sudah pening pula bagi-bagi. Arahan tu suruhan lah. Tapi kenapa pula tiba-tiba kita kata ada kalanya arahan itu bukan bermaksud suruhan. Maknanya bukan suruhan yang genuine. Bukan suruhan yang sebenar. Dia lebih kepada apa? Yang kadang-kadang Mak Saleh kata apa? Sarkastik, sarkazm, sinis. Berada depan Allah di hari akhirat. Lepas tu Allah bagi arahan apa? Tolong panggil semua sekali yang dulu awak sembah selain daripada Allah tu, panggil bawa sini. Tak terkencing kita. Walaupun arahan. Maknanya dia suruh apa? Wad'u, kamu semua serulah. Panggillah. Kalau kat dunia ni telefonlah. Okay. Siapa nak telefon ni? Syuhada'akum. Syahid. Syahid ni apa? Saksi. Syuhada ni plural dia. Saksi-saksi kamu min daripada siapa? Dunillah. Duna, duni. Dua baris saja boleh. Dunu tak ada. Dia sama erti dengan siapa? Ghaira, ghairi, ghairu. Maknanya seerti. Selain. Ghaira, ghairi, ghairu, dia boleh jadi selain, dia boleh jadi bukan. Dalam Fatihah kita terjemah bukan kan? Ghairil maghdubi alaihim, bukan. Tidak. Jadi min dunillah, dari selain Allah. Daripada selain Allah. Arahan lah. Tapi arahan tu lain macam tu. Okey. Okey. Contohlah, kena tangkap, polis kata apa? Telefon kawan-kawan awak yang mencuri sekali dengan awak sekarang. Nak telefon salah, tak telefon salah. Itulah situasinya. Itu maksudnya lah. Walaupun dia arahan, tapi kita tahulah macam mana sukar ketika itu. Okey. Yang terakhir. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Sama juga antum. Fa maka. Ud'ullah. Kamu semua serulah Allah. Okay. Mukhlis. Orang-orang yang ikhlas. Mukhlisin. Ramai lah tu. Dia macam muslimin, mu'minin. Okay. Maknanya dia boleh dua cara lah. Mukhlisun pun boleh, waw nun. Ataupun dia pakai ya nun. Muslimun pun boleh, muslimin pun boleh. Mukhlisin dengan ikhlas. Ataupun sebagai orang-orang yang ikhlas. La bagi untuk dia, untuknya, baginya, bagi Allah itu ad-din, agama. Okey. Baris yang terakhir yang saya baca. Tengok ayat seterusnya. Amar antum juga. Tetapi amar antum ini dia ada tambah saya belakang. Hati-hati Ud'uni. Di
Di situ ada 2 orang tu. Asingkan. Ud'u itu antum. Kamu semua. Kemudian ya yang di belakang itu saya. Itu dhamir muttasil. Jadi kita pernah sebut dalam sesi yang sebelum ini, kita tak boleh sambung dia direct. Kita kena letakkan satu huruf, nun al-wiqayah. Nanti datang huruf nun tu sebagai dia punya penghubung. Nun tu tak ada kaitan. Nun tu hanya nak apa? Nak memisahkan antara fi'il amar di situ dengan dhamir muttasil ya yang ada di situ. Jadi kita letakkan nun yang berbaris bawah. Okey. Yang ini kita biasa dengar kalau perasanlah setiap 2 jam ke 3 jam sekali ke dekat radio IKIM tu, nanti dia akan buat dalam bentuk macam iklan sebentar. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nanti ada doa. Dia baca doa lah. Dia akan selang-seli doa. Jadi di sini apa? Wa qala rabbukum. Dan telah berkata. Dan kalau Melayu ni biasanya kita terjemahkan rabbukum dulu. Dan Tuhan kamu semua telah berkata. Dan Tuhan kamu semua telah berfirman. Apa kata Allah? Ud'uni. Kamu semua berdoalah kepada aku. Okey. Kamu semua berdoalah kepada aku. Amar. Ini sama macam cerita lembu tadi. Bila ada amar, ada jawab amar, betul? Jawab dia apa? Astajib. Nescaya. Aku mustajabkan. Nescaya. Melayu dia terjemah apa? Kadang-kadang dia kata perkenankan. Sebenarnya kalau ikut makna asal dia jawab. Jawab. Mak Saleh kata answer, betul? Apa perasan God has answered my prayer. Kalau orang Mak Saleh kata God has answered my prayer, maksudnya apa? Tuhan dah perkenankan doa saya. Dah jawablah. Jadi astajib lakum. Nescaya aku jawab. Nescaya aku memberi perkenan lakum bagi kamu semua. Okey. Alright. Selesai. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk hari ni kita serah semula kepada majlis kita. Jadi seperti biasalah. Nama-nama yang daripada A, B, C bersedialah. Kita start dengan A dulu. Untung orang A ni, nombor 1. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'uhu muhlisina lahuddin. Dan kamu semua serulah muhlisin dengan ikhlas lahu baginya ad-din agamaku. Sekali lagi. Wa dan ud'uhu kamu semua engkau serulah muhlisin. Stop. Ada tertinggal tu. Who tak terjemah lagi. Kamu semua. No, yang akak terjemah tu ud'u sahaja. Who tu belum terjemah. Dalam ayat kita wad'uhu, ada who betul? Ya. Kamu semua serulah tu sekadar wad'u. Who belum terjemah.
Hu apa hu? Engkau. Hu. Ah, Tak ingat lah Ustaz. Raihan nasyid pun nak dulu. Allahu. Hu. Tapak tangan pertama tu. Tapak tangan kedua. Hu kat mana? Ah, tapak tangan yang kedua. Di manakah hu berada? Jari kelingking sebelah atas. Siapa dia? Dia. Dia lah tu. Kena sebut dia tu. Oh. Tak boleh tak sebut. Tu tinggal. Wa dan Ah. ud'u, engkau serulah hu, dia, muhlisina, dengan ikhlas, lahu, baginya, ad-din, agamaku. Hu yang pertama tu sama dengan hu yang kedua, lahu. Hu juga. Itulah dia. Lahuddin, baginya agama. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Seterusnya. Silakan. Ya, Puan Asyah silakan. Ada? Ya. Tidak ada. Puan Aziah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Okey. nama-nama ul husna yang baik. Ya. Fad'u tadi apa? Maka kamu semua serulah biha. Bagi dia. Okey, sekali lagi. Dan lillah tadi lupa dah. Dan bagi Allah asmaul husna, nama-nama yang baik. Alright. Fad'u, dan maka kamu semua serulah Allah bagi dia. Okey. Boleh. Tengok ayat tu, soalan saya. Fad'uhu. Di situ ada hu, betul? Kemudian biha, ada ha, betul? Biha. Okey. Fad'uhu. Di situ kita ada dhamir hu, betul? Kemudian biha. Di situ kita ada dhamir ha. Soalannya hu tu balik kepada siapa? Ha tu balik kepada siapa? Fad'uhu. Ini macam kalau kita baca Inggeris ni cari reference. Cari reference dia balik kepada siapa? Dan nama Allah fad'uhu. Hu tu dia. Dia tu siapa? Tahu kita sebut dia tu understood, tapi dalam ayat tu Allah. Okey. Biha? Biha dia lelaki. Dia lelaki. Biha tu pakai tudung. Biha tu pakai tudung tu, bukan pakai songkok tu. Pakai tudung. Biha bagi dia. Bagi dia. Nampak simple Nampak simple tapi kita nak balik, kita nak relate kan tu. Okey, tak apa. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Hu tu of course lah, hu tu muzakkar. Dia kembali kepada Allah. Ha tu dia kembali kepada Asmaul Husna. Walillahi, dan kepunyaan Allah.
milik Allah. Bagi Allah itu ada asma al-husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu, maka kamu semua berdoalah kepadanya. Doalah kepada Allah biha, dengannya, dengan semua sekali asmaul husna yang ada itu. Ya Rahman ke, Ya Rahim ke, Ya Halim ke, terpulanglah. Ada 99 tu. Tengok waktu dan kesesuaian. Ya. Ada kalanya perlu panggil nama yang keras sikit. Ada kalanya perlu panggil nama yang lembut. Okay. Alright. Seterusnya. Puan Azimah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ud'uhum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ya. Berdoa, kamu semua berdoalah kepada mereka, mereka, li'abaihim, untuk ibu bapa mereka, huwa, dia, aqsatu, lebih baik, indallah, indah, di sisi Allah. Ya, sekali lagi. Macam tu. Allah. Kamu semua berdoalah. Okey. Mereka. Ya. Li'abaihim, untuk abaihim, ibu bapa kan? Okey. Abaihim, untuk ibu bapa mereka. Huwa, dia, aqsatu, lebih adil, indallah, di sisi Allah. Okey. Makna dia apa tu? Berdoalah. Dia suruh berdoa untuk ibu bapa. Okey. Wah, ini tak bersih sendiri ni. Tak apa. Terima kasih. Tak apa. Kita bukan tanya. Itu kita nak terjemah harfiah sikit-sikit je lah. Okey. Kalau soalan tu ditanya macam mana tu, itu kita kena hafal ayat tu. Kan, tahu cerita, kalau tak boleh. Suka-suka tak boleh. Ini cerita apa? Cerita haram anak angkat itu bin kepada ayah yang bukan ayah dia. Tu cerita dia. Sebab itu dalam Islam tak boleh. Okey. Dia sah taraf ke tak sah taraf ke, tak boleh. Walaupun pernah jadi amalan orang kita, betul. Sebab itu dalam Islam dia suruh apa? Ud'uhum. Jadi bila ini cerita tentang anak angkat, dia bukan berdoa, panggillah mereka. Panggillah di sini makna binkan mereka. Okey. Ud'uhum, kamu semua panggillah mereka, li, bagi, abaihim. Abun tu ayah. Bagi ayah-ayah mereka. Makna kena panggil dia dengan binkan kepada ayah-ayah mereka. Huwa, ianya. Panggilan itu tadi aqsatu, lebih adil, lebih saksama. Indallah, di sisi Allah. Okey. Jadi kalau hafal ayat tu nanti dia kata apa? Fa illam ta'lamu aba'ahum, kalau tak tahu bapa dia siapa, tak kenal bapa dia siapa, IC pun dah terbakar lama, fa ikhwanukum, maka mereka jadi saudara-saudara kamu lah. Jadi saudara tapi tak boleh letak bin kita. Bin tak boleh. Ini cerita siapa? Zaid bin Muhammad, anak angkat Nabi. Jadi akhirnya ditukar. Zaid bin Harithah, nama asal dia, tak boleh. Orang panggil Zaid tu bin Muhammad, tak boleh.
Dalam Islam tak boleh. Okey. Alright. Ayat terakhir tu saya skip lah sebab walaupun dia ada perkataan vocab yang kita sedang study, tapi ayat tu tak lengkap. Jadi tak difahami lah. Terus kita ke muka surat yang ke-13. Muka surat yang ke-13, kita dah berada di ujung-ujung ni. Ada sikit lagi baki tu. Muka surat yang ke-13, kita akan pergi kepada perkataan yang seterusnya, syahidah. Telah bersaksi. Telah menyaksikan. Okey. Kalau dalam bahasa biasa, syahidah dia akan bezakan dengan apa? Nazarah. Apa maksud nazarah? Siapa ingat? Nazar tu. Nazarah. Melihat. Melihat. Telah melihat. Nun, zal, bukan zal, zah. Nun, zah, ra. Kalau nazara, melihat. Okey. Jadi apa beza dia dengan syahidah? Syahidah kalau dalam bahasa biasa kita gunakan untuk watching, menonton. Menonton televisyen, menonton wayang dan sebagainya, kita pakai syahidah. Kalau nazara tu boleh, televisyen tak hidup pun boleh tengok. Kan? Kita tengok TV, tengok je lah. Tapi syahidah tu kena on. Alright. Okey. Menyaksikan ataupun menjadi saksi. Telah menjadi saksi. Okey. Kemudian kita jangan lupa salah satu daripada apa? Salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syahid, yang Maha menyaksikan. Maknanya Allah yang mempersaksikan. Allah yang menjadi saksi. Okey. Kadang-kadang bahasa Melayu mempersaksikan ni juga kita boleh jadi apa? Mak Saleh kadang-kadang dia boleh kata acknowledge, kan, betul? Kita memperakui lah. Kita mengesahkan, antara lain lah. Sebab itulah daripada situ lahirnya apa? Mati syahid. Mati syahid maksudnya apa? Allah yang menjadi saksi di atas kematian dia. Dia special. Mati yang special misalnya, syahid. Okey, yashhadu, cuba lihat mudhari'. Yang kita gunakan di mana? Dalam dua kalimah syahada. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang kita mengucap tu mudhari' lah tu. Asyhadu. Kalau Mak Saleh dia hanya terjemah apa? I witness saja. Setengah-setengah terjemah lama dia kata I bear witness. B-E-A-R. Terjemah sendirilah. Yang penting bukan beruang tu. Kalau beruang sebutan dia lain. B-E-A-R. I bear witness. Siapa yang tera Inggeris boleh cari makna dia. Dia macam ada sedikit tanggungjawab di situ. Sebab tu Melayu dia terjemah apa? Kalau terjemah biasa, saya bersaksi je lah, betul? Tapi kenapa ada naik kat situ? Mana datang naik tu? Aku naik saksi. Adalah tu. Rahsia kenapa dia tambah naik kat situ, kan? Okey. Amarnya apa? Ishhad. Bersaksilah. Saksikanlah. Kemudian nahinya la tashhad.
jangan saksikan. Okey. Sampai di situ saja. Vocab seterusnya, kalau kita jumpa dalam ayat nanti, kita patah balik ke muka surat yang vocab tu lah. Muka surat 13 ya. Okey. Muka surat yang ke-14. Baris yang pertama. Ya, Puan Azizah, dipersilakan merasmikan majlis. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum asyaf fal yasumhu. Faman, maka sesiapa syahida menyaksikan minkum di antara kamu asyahra pada bulan itu fal yasumhu, ke hendaklah ia berpuasa. Ya, sekali lagi. Oh, ini dah study ni, alhamdulillah. Sekali lagi. Faman, maka sesiapa yang syahidah menyaksikan minkum di antara kamu asyah pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Okey. Syahra di situ. Yang kita baca di mana? Syahrul Ramadan. Bulan. Ini cerita bulan puasa ni. Okey. Jadi asal cerita dia apa dia? Faman syahida. Maka barang siapa syahida menyaksikan minkum daripada kamu asyahra bulan itu. Menyaksikan di sini boleh jadi apa? Berjumpa. Masuk dalam bulan tu. Bertemu dengan bulan puasa. Jadi apa perlu dibuat? Fal yasumhu. Okey. Yang ini kita belum belajar lah. Yang ini dia panggil fi'il mudhari'. Yang ini dia panggil fi'il mudhari', tetapi ada huruf lam di situ. Betul? Fal. Ada tak nampak huruf lam kat situ? Lam tu mati. Fa tu maka fa tu maka. Tapi ada terselit satu huruf kat situ, huruf lam. Kenapakah mudhari' itu ditambahkan huruf lam? Jadi huruf lam yang mati di situ, ini kita terangkan sekali lalu saja sebelum nanti sampai masanya penjelasan tu detail nanti insya-Allah. Lam yang mati di situ disebut sebagai lam amar. Lamul amri. Lam amar. Maknanya ada kalanya fi'il mudhari' dalam Quran dia tambahkan satu huruf lam yang bermaksud lam amar. Itu dia punya pattern. Dia punya bentuk. Soalannya fungsi dia apa? Dari sudut function dia, dari sudut fungsi dia, biasanya kalau mudhari' yang ditambahkan dengan lam amar, dia akan jadi makna amar. Daripada mudhari' biasa, maknanya bertukar menjadi makna amar. Okey. Timbul persoalan di situ. Kenapa kita tidak guna pattern amar yang biasa? Sekali lagi. Disebabkan kelas ini tak ada exam, kita bagi kuis saja. Ini adalah mudhari' yang dimasukkan dengan satu huruf lam yang dia punya jenisnya lam amar. Okey. Jadi soalannya,
Kenapa tidak? Kan senang kalau kita masuk amar saja kat situ. Kenapa perlu kita adjust mudhari' itu dengan ditambah lam amar? Walaupun belum belajar. Manalah tahu ada yang tahu dan boleh berkongsi dengan kita. Kenapa soalannya? Tidak dimasukkan pattern amar yang kita dah belajar sahaja di situ. Ya. Pada siapa nak ditujukan soalan ni? Nampak gaya sudah ada yang mau melarikan diri ni. Sabar. Ya. Datin Cik sila jawab. Kenapa kita tak masukkan amar saja di situ? Mikrofonnya. Jangan berbicara seorang diri. Ya. Sebelum tu ada lam ke, Ustaz? Memang ada lam lah. Dia fi'il mudhari', tapi kita masukkan lam amar. Okey. Jadi fungsi dia jadi macam ala-ala amar jugalah. Cuma soalan saya, kenapa dia tidak guna amar yang bersih biasa kita belajar je kan senang? Itu soalannya. Kenapa? Why? A big why. Ada depan ha tu, Ustaz, yang boleh tambahkan lam tu. Okey. Datin menggunakan teknik ada ha kat depan. Alright. Ingatlah, tapi ada huruf lah yang buatkan ada lam di depan. Okey. Nampak gayanya soalan dijawab dengan soalan nampaknya. Okey, terima kasih. Ya. Tuan Haji Aziz silakan. Wakil muslimin kita. Ya, Tuan Haji Aziz kita. Sila on mikrofonnya. Kenapa pattern itu yang dipilih? Betul lah ni. Ya. Pada pendapatan saya. Assalamualaikum Silakan. Ustaz. Saya teka ya Ustaz. Ya. Ini untuk menyedapkan Ustaz. Wah, okey. Kalau kita tahu fayasum, mungkin tak ada, mungkin falyasum. Okey. Ya, terima kasih. Kita dapat satu teori baru pagi ni, menyedapkan. Bukan Okey. di depan kita Menyedapkan ayat. Apa yang disedapkan nanti kita tanya kemudianlah, kita bincang. Apa yang nak disedapkan di situ? Ya, satu lagi calon kita. Ya, Dr. Gayah silakan. Kenapa kita tidak pakai pattern yang amar original saja instead of kita datang di situ mudhari' yang kita tambahkan lam amar, tetapi dari sudut makna dia makna macam amar juga. Silakan. Sebab fa kat depan. Sebab fa kat depan. Okey. Ada yang tengok fa, ada yang tengok ha, ada yang tengok rasa sedap tak sedap, alhamdulillah. Okey, tak apa. Terima kasih. Itu sajalah, saja bertanya. Ustaz mute. Ustaz termute. Okey. Kalau kita perasan amar, cuba tengok amar kita, tapak tangan amar. Cuba kita semua refer semula tapak tangan amar kita. Okey. Soalan tadi, kenapa dia tak pakai amar yang normal, betul? Kenapa dia guna mudhari' tapi dia masukkan lam. Lam itu jenisnya lam amar. Jadi dia berfungsi lebih kurang macam amar juga. Cuma tadi saya tanya, kenapa dia tak pakai pattern amar yang biasa-biasa? Sebabnya ialah, kalau kita tengok tapak tangan amar kita, jari amar, dia hanya melibatkan 6 orang saja. Betul? Anti, antuma, antunna di jari telunjuk. Anta, antuma, antum di jari tengah. Betul? Kemudian dari sudut kedudukan, cuba tengok. Kita reverse balik kan. Kita ada ibu jari, kita ada telunjuk dan tengah, kita ada manis dan kelengking.
Maknanya apa? Ibu jari first person. Betul? Ganti nama orang pertama. Telunjuk dan tengah ganti nama orang kedua. Betul? Manis dan kelengking ganti nama orang ketiga. Jadi balik kepada tapak tangan Ammar. Tapak tangan Ammar, kita buang ibu jari, kita buang manis dan kelengking. Jadi yang tinggal siapa? Telunjuk dan tengah. Telunjuk dan tengah itu siapa? Second person. Second person. Betul? Maknanya arahan secara direct kita hanya boleh beri kepada 6 orang ini sahaja. Anti, antuma, antuna, anta, antuma, antum. Clear kan tu dulu. Dalam ayat kita, kita bercerita tentang third person. Nampak tak? Faman syahida minkumus syahra. Maka barang siapa dari kalangan kamu yang dia menyaksikan bulan itu, yang dia berjumpa dengan bulan itu, yang dia bertemu dengan bulan itu. Macam nak bagi arahan? Dia tak kata awak. Betul? Lain kalau ayat tu kata apa? Maka jika awak bertemu dengan bulan itu, maka awak berpuasalah. Betul? Kalau maka berpuasalah engkau, bolehlah kita guna mana? Sama ada telunjuk ataupun tengah. Maknanya kita pakai amar yang normal sajalah, betul? Tetapi ayat ini, yang berjumpa siapa? Second person ke third person? Third person. Third person. Soalannya, boleh atau tidak arahan itu diberi kepada third person? Ya, pening pula pagi ni. Sekali lagi. Soalan ni bahasa Melayu ni. Boleh atau tidak arahan kita berikan kepada orang ketiga? Ya. Boleh. Ya, Datin Zainon dan Datuk cuba nak menjawab tu, nampak nak buka mikrofon tu. Tak sabar nak menjawab. Soalannya, boleh atau tidak arahan kepada third person? Boleh. Rasa. Ini dulu dah. Profesor tu dah meninggal lah. Fikir-fikirkan, selamat beramal. Yang kat radio, siapa nama dia tu? Profesor Easy apa nama dia? Fikir-fikirkan, selamat beramal. Dah meninggal lah dia. Itu persoalannya. Boleh atau tidak arahan ditujukan kepada orang ketiga? Dari sudut praktikal. Boleh. Boleh. Jawapannya boleh. Soalannya bagaimana? Melalui second person. Tak boleh. Melalui tak boleh. Kalau Kak Wan kata melalui second person, yang saya arahkan second person tu lah. Betul? Kalau saya kata Kak Wan, tolong ni, hantar makanan ni kat rumah Haji Aziz. Haji Aziz tak terlibat. Saya bukan bagi arahan ke Haji Aziz, saya bagi arahan ke Kak Wan, betul? Maknanya Kak Wan tolong hantar makanan kat rumah Haji Aziz. Arahan tu Kak Wan, bukan Haji Aziz. Maknanya Kak Wan masih lagi second person, betul? Haji Aziz tak terlibat dengan arahan. Haji Aziz dia terima makanan je. Kalau Kak Wan tak hantar, dia tak dapat. Soalan saya, boleh tak saya arahkan Haji Aziz yang tak terlibat dengan kita? Kita tengah bersembang berdua ni. Tapi seolah-olah saya nak bagi arahan tu kepada Haji Aziz. Boleh tak? Tak boleh lah dia tukar. Dah tukar pula, tak boleh. Tadi dah setuju dah, ijma ulama kata boleh, dah tak boleh. Boleh. Boleh, tapi dia panggil apa? Indirect. Dia panggil indirect. Maknanya siapa yang keluar dewan terakhir sila tutup lampu. Itu arahan ke tidak? Arahan. Tapi ada tak kita tujukan kepada siapa-siapa yang spesifik? Tidak. Tak ada. Dia arahan tu, tapi dia berbentuk apa? Umum. Sebab itulah dia kena
dia kena cara dia dalam bahasa Arab tu, dalam Quran biasanya dia pakai fi'il mudhari', dia tambahkan lam amar. Jadi cara dia terjemah apa? Hendaklah. Maka hendaklah. Dia ada macam gesaan. Dia tak boleh direct kata maka berpuasalah engkau. Kalau berpuasalah engkau saja, betul? Takkan kita nak kata maka berpuasalah dia. Tak sampai arahan tu kat dia. Sebab dia dah jadi third person, betul? Okey. Jadi falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Hu tu siapa? Hu tu balik kepada syahrun tadi, bulan. Maka hendaklah dia berpuasa padanya, di dalamnya, dalam bulan tu. Okey. Alright. Payah Ustaz. Oi. Payah Tak. Ini teaser ni subjek 2025, lambat lagi. Okey. Dia bukan payah macam mana maksudnya. Sebenarnya dekat situ yang kita kena faham tu dia punya kerangka konsep. Dia kadang-kadang nampak macam dia berbelit-belit. Dengan kata dia berbolong sikit. Bolong sikit. Tapi dia bukan macam tu. Maksudnya yang kita, kalau kita pening ke, kalau kita rasa berat ke, dia sebenarnya yang just kita nak fahami kerangka dia ialah apa? Amar yang kita belajar itu normally kita hanya tujukan kepada 2 jari ini saja. Itu je yang sebenarnya yang perlu kita kuasai. Maknanya dia ada anti, antuma, antuna, anta, antuma, antum. Cuma nanti dia timbul persoalan. Boleh tak arahan kita nak cuba sampaikan kepada orang ketiga? Boleh. Tapi dia tak boleh direct lah. Dia ada teknik lain. Maknanya dalam bahasa Melayu kita letakkan gesaan. Kita letak macam, sebab dia tak direct. Okey. Jadi gesaan tu yang nanti kita belajar macam mana teknik nak buat gesaan tu dalam bahasa Arab. Yang penting kita faham kerangka dia dulu. Okey. Syahidallah. Syahidallah. Biasa kita jumpa dalam Quran. Jadi sebelum orang lain yang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, Allah sendiri telah bersaksi. Allah sendiri yang telah apa? Syahidallah. Allah telah bersaksi. Allah telah bersaksi annahu, bahwasanya ia, bahwasanya sesungguhnya dia, la tiada ilaha Tuhan illa kecuali huwa dia. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali dia. Okey. Puan Cik Wah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya yang ayat ketiga. Ya, tidak syak lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa syahida syahidun min ahliha. Ya. Wa syahida, dan telah bersaksi, telah bersaksi, syahidun, seorang saksi, Ya. min, dari, ahliha, ahli keluarganya. Ya, sekali lagi. Nampak terjemahan tu alhamdulillah dah tadi awal. Sekali lagi terjemahannya. Dan telah bersaksi, seorang saksi dari keluarganya, dari ahli keluarganya. Okey, cuba tengok syahidun. Itu Cik Wah terjemahkan seorang saksi, betul? Ya. Soalan saya, saksi dalam ayat tu lelaki ke perempuan? Syahidun lelaki. Sebab apa lelaki? Sebab tak ada ta marbutah. Ya, dia tak pakai tudung, alhamdulillah. Soalan kedua. Min ahliha,
Ha di belakang. Lelaki perempuan? Ha, Perempuan. Puan. Jadi maksud dia apa cerita ni? Perempuan lelaki. Ha. Perempuan. Syahidah perempuan. Sebab belakang perempuan. Dah tukar pula. Itu saya agak je lah. Dah bertukar pula. Sekejap aja bertukar. Tak perasan ha tu perempuan. Jangan tukar. Saya sahkan yang pertama tadi. Maknanya Okey. saksi tu lelaki. Ha Okey. belakang tu perempuan. Betul? Okey, Betul. maksud dia macam mana tu maksud dia? Seorang saksi tu mesti orang lelaki. Okey. Wah, okey. Jauh perginya ni. Okey, tak apa. Maknanya macam gini. Maknanya ha tu perempuan, betul? Betul. Okey. Ha tu perempuan dalam ayat ni yang bersaksi bagi pihak dia itu lelaki. Maknanya ada seorang lelaki yang menjadi saksi bagi pihak seorang perempuan. Faham? Tak faham? Katakan tertuduh tu perempuan. Yang datang mahkamah bagi saksi bagi pihak dia tu ahli keluarga dia yang lelaki. Ini cerita mak angkat Nabi Yusuf. Cerita lepas baju tu koyak tu. Kan waktu tu kecoh kan. Siapa bersalah. Jadi tiba-tiba ada seorang lelaki yang dari kalangan family dia bagi keterangan. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Dia bagi dua gambaran. Dia kata apa? Tengok baju Yusuf tu. Koyak depan ke koyak belakang? Dalam Quran dalam surah Yusuf. Jadi wa syahida syahidun. Dan telah bersaksi. Kalau bahasa Melayu kita ambil syahidun dulu. Dan seorang saksi telah menjadi saksi. Wa syahida syahidun. Dan telah bersaksi seorang saksi. Kemudian seorang saksi itu pula daripada mana ni? Min ahliha. Dari ahli keluarganya. Maknanya bukan orang luar lah. Orang family dia juga. Tapi ini saksi yang apa? Saksi yang neutral lah, yang independen, dia tak bela siapa-siapa Dia bagi cara betul. Jadi kata tengok baju. Koyak depan begini keadaannya. Kalau baju dia koyak belakang, begini keadaan dia. Setelah dicek, ternyata yang koyak tu di mana? Belakang. Baca semulalah surah Yusuf. Dalam surah Yusuf tu ada cerita tu. Okey. Alright. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Syahidun tu fi'il apa Ustaz? Oh. Yang itu dia bukan fa'il, itu orang. Itu nanti kita syahid. Yang itu nanti kita belajar wazan. Daripada kata kerja kita tukar jadi orang pula. Itu fi'il madi Ustaz. Bukan. Nanti sampai satu level kita akan belajar daripada fa'il 3 huruf asal kita tukar dengan wazan tertentu, dengan imbuhan tertentu, kita jadikan dia orang pula. Okay. Contoh, Mak Saleh, dia kata apa? Cari tiga fa'il asal yang simple tu, tambah ER kat belakang, dah jadi orang dah. Betul? Drive, jadi driver. Driver jangan tanya, driver fa'il apa? Driver bukan fa'il, dia orang. Right, kata kerja betul. Tukar dia tambah ER kat belakang jadi apa? Writer. Writer dah bukan kata kerja dah, writer dah tukar jadi orang. Macam itulah style dia. Okey. Nanti dia ada pattern-pattern tertentu yang kita belajar. Kita cari 3 huruf asal, kita tukar jadi orang pula. Okey. Dalam Quran sama, dalam Quran dua-dua ada wasyahid wa masyhud. Syahid pun ada, masyhud ada. Okey. Alright. Ada sikit lagi. Sama. Siapa ni? Datin Cik silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syahidu anna ar-rasula haqq. Ya.
dan memberi kesaksian anna sesungguhnya Rasul itu adalah benar, Sekali lagi. dan memberikan kesaksian Siapa? Allah. Soalannya siapa? Allah, kan? Tidak. Jangan dijawab dengan soalan. Soalan tak dijawab dengan jawapan. Siapa? Jari mana? Jari mana? Jari mana? Jari. Wasyahidu. Fi'il madhi jari mana tu? Mati. Wasyahidu. Kalau jumpa jari mana dapat jawapan dia. Enggak. Syahidu. Syahidu. Tapak tangan madhi. Jari mana? Jari kelingking bawah. Siapa? Tidak. Itulah sebut. Bawah sekali. Siapa dia? Mereka. Kena jawab mereka telah bersaksi, bukan Allah. Lain ada, hai Allah. Saya letakkan. Okey. Dan mereka. Dan mereka bersaksikan bahawasanya Rasul itu adalah benar. Okey, wasyahidu dan mereka telah bersaksi. Mereka telah menjadi saksi annar rasula bahwasanya Rasul itu hakun, benar. Okey. Ya. Terima kasih. Ada sikit lagi, jangan risau. Dia tengok buku 10 tu yang belum kena tu lega, alhamdulillah. Lega rasa. Jangan lega, kita sambung minggu depan. Kita berhenti dekat alfabet. InsyaAllah saya ingat ni yang saya berhenti ni. Nanti kita sambung minggu depan untuk memberi kelegaan bagi yang dah sudah pula. Alright. Silakan Dr. Gaya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya. Dan mereka telah bersaksi ke atas anfusihim. Ini pas lah Ustaz. Okay. Annahum sesungguhnya mereka mereka adalah kafirin, orang-orang yang kafir. Okey. Terima kasih. Anfusihim jamak kepada nafsun, diri. Oh, diri. Wasyahidu. Jadi di akhirat apa lagi boleh buat? Nak kona lebih-lebih tak boleh. Mengaku je lah. Okay, wasyahidu dan mereka telah bersaksi. Mereka telah menjadi saksi ala anfusihim, ke atas diri-diri mereka, terhadap diri-diri mereka. Annahum bahwasanya mereka, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, past tense, adalah mereka dalam kurungan di dunia dahulu, satu masa dahulu, kafirin, mereka kafir, orang-orang yang kafir. Okey, terima kasih. Puan Hakrijah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu syahidna ala anfusina. Qalu mereka berkata, syahidna kami bersaksi ala terhadap diri anfusina, diri kami sendiri. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Sama. Ya, tak perlu ulasan apa-apa. Tepat, alhamdulillah. Okey, sikit lagi. Kita pindah kepada Puan Halimah, silakan. Ya, mikrofonnya tidak dibuka nampaknya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wama syahidna illa bima alimna. Ya. Dan tidaklah dia bersaksi, kami bersaksikan melainkan illa kecuali bagi orang yang berilmu. Sekali lagi. Oh, lain macam ni. Dan tidaklah wama dan tidaklah Ustaz. Okey. Syahidna bersaksikan, kami bersaksikan kecuali dengan kecuali bagi yang tidak berilmu. Okey. Ya. Betul tak Ustaz? Okey, betul atau tidak kita akan buat keputusan nanti insya-Allah. Mari kita baca dulu. Perkataan yang terakhir itu adalah alimah. Alimah. Ini halimah lain. Ini alimah, telah mengetahui, telah berilmu. Alimna ni madhi kami lah. Jadi inilah sepatutnya yang menjadi tugas sesiapa yang menjadi saksi di mahkamah, sila beri keterangan atas yang kita ada ilmu sahaja. Jangan goreng. Yang kita tak tahu jangan reka. Berdosa dalam agama. Sebab itu dia kata apa? Kalau mereka berkata, bukan mereka berkata, wama dan tidaklah dan tiadalah syahidna kami bersaksi, kami menjadi saksi, illa kecuali, melainkan, bi dengan, bagi, ma apa yang alimna telah kami ketahui, telah kami ada ilmu pengetahuan tentangnya. Itu maksud dia. Bagi keterangan dengan ilmu yang kita ada saja. Okey, tak tahu, tak tahu. Jangan reka-reka. Okey. Kemudian sedikit lagi yang terakhir itu ulakin. Cuba tengok lakinillah. Itu asalnya nun tu mati ya. Lakin. Tapi sebab dia nak sambung dengan perkataan Allah itu, kita hidupkanlah. Kalau tak boleh bersambung nanti. Jadi untuk perkataan tetapi dalam Quran, dia ada dua lah. Kadang-kadang nunnya mati, kadang-kadang huruf nun itu bersabdu. Walakinna aktsarahum. Tapi makna sama saja. Tetapi. Akan tetapi. Lakinillah. Akan tetapi Allah. Yashhadu. Okey, kita dah habis madhi, kita masuk kepada mudhari'. Yashhadu, dia menyaksikan. Dia menjadi saksi bima dengan apa yang anzala dia telah turunkan. Dengan apa yang dia telah turunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Bima dengan apa yang anzala ilaika dia telah turunkan kepadamu. Jadi yang lain tak nak percaya, terpulang. Yang ini saksinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baris yang terakhir. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibu. Wallahu yashhad, dan Allah lah yang menyaksikan. Dan Allah lah yang menjadi saksi. Inna sesungguhnya. Al-munafiqina. Orang-orang munafik itu. La benar-benar. Kazibun. Pembohong-pembohong. Pendusta-pendusta. Wallahu yashhadu, dan Allah lah yang menjadi saksi. Innal munafiqina.
sesungguhnya orang-orang yang munafik itu la benar-benar kazibun, pendusta-pendusta, pembohong-pembohong. Okey, alhamdulillah. Cukup sekadar itu. Jadi yang masih belum baca, insya-Allah saya akan ingat alfabet huruf H. Kita berhenti pada H. Ya, Tok sila. Saya selalu confused, Ustaz. Kataan anzala telah yang apa yang dia telah turunkan kan? Dengan mengapa tak jadi nazal tu kalau fa'il mudhari madhi? Oh. Okey. Jadi soalan daripada Datuk tu dia sebenarnya ayat yang kita baca itu, cuba tengok sekali lagi sebelum kita berakhir. Anzala. Betul? Okey. Sebenarnya dia ini adalah fi'il madhi jari kelengking atas sekali. Sabar. Tulis itu dulu. Dia adalah fi'il madhi jari kelengking atas sekali. Cuma yang membezakan dia adalah dia 4 huruf. Dia madhi 4 huruf. Kalau kita nak reverse belakang, kita nak cari asal dia adalah nazalah. Nazalah madhi asal jari kelengking atas sekali juga. Jadi bila kita masuk nanti level yang lebih tinggi, fi'il yang lebih daripada 3 huruf, contohnya kita akan lihat beza. Apa beza nazala dengan anzala? Dua-dua tu madhi juga. Bezanya apa? Yang 3 huruf asal itu sendiri buat. Bila kita tambah jadi 4 huruf, dia dah perbuatan tu dah menjangkau kepada orang lain pula. Maksudnya apa? Kalau nazalah, sendirilah. Muhammad turun dari pokok. Muhammad telah turun dari pokok. Siapa yang turun? Muhammad lah kan? Tapi bila kita tambah alif di situ, Muhammad telah menurunkan abangnya dari pokok. Jadi kalau nazalal matar, apa-apalah, hujan telah turun pagi tadi. Betul? Tapi Allahu anzalal Quran. Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran. Okey? Yang itu nanti kita akan jelaskan macam mana fi'il daripada 3 dia berubah menjadi 4, menjadi 5, sampailah menjadi 6 huruf pun ada insya-Allah. Jadi yang itu adalah madhi itu masih lagi telah menurunkan. Jadi nanti kita kena jelaskan tu betul-betul sebab apa? Sebab nanti kalau tidak kita akan terkeliru dengan fi'il mudhari' ana. Dulu kita belajar mudhari', ana start dengan alif, betul? Ana ni dia start dengan alif. Tapi level-level yang lebih tinggi nanti tidak semestinya kalau fi'il tu ada alif kat depan dia mudhari'. Tidak semestinya. Tengok dulu dia berapa huruf. Okey. Itu insya-Allah sampai masanya nanti kita akan jelaskan satu persatu. Jadi sama. Jadi hari ini kita sekadar itu. Jadi tolong ingatkan saya nama-nama yang lain yang telah dibacakan tu buat pakatan beramai-ramai. Kita berhenti pada H, ingatkan. Minggu depan kita jumpa nanti insya-Allah pada minggu yang ketiga lah, betul? Next week kita tak ada lah. Next week minggu kedua. Okey. Ya, okey. So insya-Allah nanti kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ya.
Assalamualaikum Ustaz.